Okey, hai, Assalamualaikum diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dengan Facebook page Order Sini Live seperti biasa pada hari Rabu malam. Okey, setiap Rabu dan setiap Sabtu kita jika ada berkesempatan akan bantu anda sharekan segala info-info marketing, okey, segala teknik-teknik marketing maupun apa yang Order Sini company sistem boleh bantu tuan-puan supaya tuan-puan punya bisnes lebih baik. Okey, sebelum tu saya nak check suara dulu. Okey, suara saya alhamdulillah okey. Okey, saya risau suara tak dapat didengari oleh tuan-puan semualah yang sudi meluangkan masa dengan saya pada malam ini. Okey, Zifu Viral Marketing Manager daripada Order Sini. Okey. So mungkin daripada tuan-puan tak tahu apa itu Order Sini, secara ringkasnya Order Sini ni boleh membantu kita untuk membina website sendiri tanpa kos. Okey, dan malam ni kita akan bincangkan tentang topik yang sedikit advance, technical, sangat technical, okey, iaitu cara menggunakan Order Sini untuk menjalankan campaign conversion Facebook ads. Okey, ni specialize untuk buat conversion Facebook ad lah. Okay, so kita tak buat sesi live sharing malam ni. Maksud dia tak buat sesi Q&A sebab saya nak tunjukkan kepada mungkin ada yang tuan-puan telah biasa running Facebook ad tetapi menggunakan traffic seperti engagement, saya masukkan objektif engagement, objektif messenger, objektif traffic. So kenapa kali ni tuan-puan boleh gunakan objektif conversion untuk dapatkan result yang lebih awesome lah. Okay, sebab conversion ni dia ada something yang ada advantage, okay, kelebihan gunakan campaign objective conversion bila menjalankan Facebook ad. Okay, alright. So sebelum tu, kalau tuan-puan nak tahu apa itu Order Sini, actually Order Sini ni, okay, kita boleh bina satu laman website, satu sales page, laman jualan lah. Okay, seperti ini adalah sales page saya, okay, yang saya setting dalam Order Sini. Okay, and then bila saya buat Facebook ad, daripada Facebook ad, okay, prospek saya akan klik directly masuk sini lah. Okay, so dia akan baca segala info yang saya kemukakan dalam ni. Okay, okay, apa produk kita, apa semua, kita explain everything A to Z dari segi testimoni, detail produk. Okay, so kita boleh buat macam ni. So let's say lah prospek tersebut tak baca habis lagi, dia terus berminat nak membeli, dia terus tekan buy now. Okay, dan pilihlah pilih produk apa dia nak, masukkan nama, email, nombor telefon, alamat kalau tuan-puan jual produk fizikal. Kemudian buat pembayaran secara automatik menggunakan payment gateway yang telah kita setting dalam Order Sini. Macam saya pakai ToyPay. Okay, alright. So untuk tahu lebih lanjut bagaimana nak setting Order Sini, bagaimana nak setting payment gateway dan sebagainya secara teknikal, setiap minggu saya dah live sebelum ni. So tuan-puan boleh scroll down Facebook page Order Sini dan saksikan live tersebut lah setiap Rabu dan Sabtu. Okay, so kita akan live selama sejam lebih kurang, mungkin kadang-kadang lebih, untuk membantu tuan-puan dapat idea ataupun dapat sesuatu lah untuk gunakan Order Sini, dan akhirnya tuan-puan mungkin boleh dibantu untuk merekodkan jualan lebih daripada 6 angka, dan sebenarnya ramai pengguna yang dah dapat sales 6 angka lah, sama ada dia gunakan zero cost marketing ataupun Facebook ad ataupun Google Ads. Okay, yang penting platform. Alright. So actually apa yang saya nak tunjukkan kepada tuan-puan hari ni adalah, okay, actually kan bila kita nak buat sales, okay, marketing, okay, ini adalah saya punya pendapat lah, marketing akan menghalakan kepada sales lah. Okay, sales without marketing, sales takkan naik lah. Okay, sales yang bagus berdasarkan marketing yang bagus lah. Okay, so apa proses yang selalunya akan berlaku ialah kita akan buat, okay, advertisement dalam social media. Okay, daripada social media, prospek tersebut akan ditarik ke sales process. Okay, sales process. Ini adalah actually
benda yang happen lah. So daripada sales process barulah berlaku conversion. Conversion bermaksud penukaran. Okey, dalam tempat ni adalah prospek. Okey, secara ringkas, bertukar menjadi customer ataupun menjadi buyer lah. Okey, senang. Okey, itulah masuk conversion, penukaran tu. Okey, so orang panggil convert, tak convert, convert ke tak convert ke conversion. Okey, convert. Okey, so dia menjadi buyer dekat sini. So actually, di mana positioning order sini adalah di sini. Order sini adalah sales process. Okey. So di mana customer akan melihat, contohnya kita buat Facebook ad. Okey, customer dipaparkan market kreatif iklan, okey, video atau gambar di newsfeed. Okey, kemudian bila dia orang nampak, okey, so let's say dalam Facebook kan kita scroll ada ads kat sini. Kalau kita ternampak, kita klik contohnya learn more, klik learn more ataupun link, dia akan pergi ke order sini punya sales page, okey, sales process. So actually sangat berhubung kait antara dua ni. So di mana anda kena set up order sini dengan very convincing lah, meyakinkan, okey, untuk meningkatkan tahap conversion. Okey, di mana kalau kita nak tahu conversion tu bagaimana, kalaulah dalam ni 100 orang okey dipanggil traffic melawat website anda, 100 orang daripada social media Facebook ad masuk melawat sales page order sini anda 100 orang. Kalaulah tuan-puan boleh dapatkan around 10 ke 20 orang menjadi buyer, around 10% to 20%, that's one very good already lah. Ini memang sangat superb, sangat legend lah. Okay, and then selalunya saya pun taklah sampai tahap ni. Actually saya lebih kurang 6% lah. 100 orang masuk, 6% membeli. Dia bergantung kepada produk kita lah. Kalau produk kita on demand, produk kita memang orang nak sangat-sangat, produk kita memang rare, premium, memang sangat-sangat diperlukan. Okay, very, orang kata apa, very powerful lah yang kita buat dalam ni, dari segi offer, dari segi explanation, dari segi unique selling proposition dalam ni, and then dari segi tawaran special dan sebagainya. So dia akan meningkatkan conversion lah. Tapi conversion proses bila orang masuk order sini takkan berlaku jika kita tak buat traffic, kita tak tarik orang masuk ke dalam ni. So nak tarik orang dalam ni adalah menggunakan, salah satunya menggunakan FBS. Okay, so salah satunya menggunakan FBS. Okay, alright. So kita tengok next. So let's say tuan-puan dah ada satu sales page macam ni, dia boleh buat proses penjualan tu berlaku secara automatik. So barulah tuan-puan, okay, lebih mudah untuk buat Facebook ad. Kalau contoh tuan-puan ada bajet besar buat Facebook ad, tetapi tuan-puan menggunakan WhatsApp, okay, so takut sampai satu masa tuan-puan tak terlayan WhatsApp tersebut lah sebab manual. Okay, bayangkan kalau tuan-puan buat Facebook ad, okay, dalam sesi ni lebih kepada Facebook ad, kemudian ramai orang klik link WhatsApp, sehari sampai beratus orang, and then tuan-puan tak dapat melayan dengan perfect, okay, dengan optimize sekali, dengan tahap tertinggi lah. Okay, itulah menyebabkan tuan-puan kurang dapat commission. Okay, alright. Kalau tuan-puan buat website, okay, customer boleh masuk anytime daripada Facebook ad. Facebook ad tuan-puan boleh berjalan 24 jam tanpa perlu risau. Okay, kalau guna WhatsApp mungkin tuan-puan kena schedule dan sebagainya. Macam saya suka run 24 hours lah, sebab Facebook dia ada AI dia boleh tentukan peak hour dan non peak hour. Okay, masa peak hour memang kita punya bajet akan digunakan secara pantas lah berbanding non peak hour, contoh waktu pagi tengah malam. Okay, alright. So apa yang tuan-puan perlu ada untuk run conversion Facebook ad adalah tuan-puan perlu ada satu produk lah. Dalam order sini tuan-puan perlu pergi ke product setting dan create order list ni. Create new product. Okay, pergi ke product setting dan create new product list ni. Okay, tuan kena create add new dulu.
Okey, benda ni semua saya dah sharekan kepada live-live yang lepas. So tuan-puan boleh rujuk ataupun yang mana melihat live ni boleh tengok tutorial dia dalam ni, support tutorial dan tutorial selepas tuan-puan mendaftar. Okey, alright. So, kita pergi ke tajuk malam ini. Kenapa kita nak kenapa saya suka gunakan conversion lah, objective conversion. Okay, kenapa saya suka gunakan objective conversion adalah disebabkan bila kita guna objective conversion, maka Facebook akan mencari, Facebook dia ada AI dia, akan mencari, artificial intelligence akan mencari orang-orang, customer, prospek yang ada history ataupun cenderung untuk beli di website. So Facebook, bila kita guna objective conversion, dia akan cari orang-orang sebegini yang memang pernah ada history membeli daripada Facebook ad terus ke website dia buat pembelian. Itu salah satunya lah. Apa yang saya pendapat lah. Ataupun orang tu memang cenderung untuk membeli produk kita directly di website tanpa dia perlu pergi ke WhatsApp dan sebagainya. Dia dah biasa membeli secara automatik di online. So contoh tuan-puan, kalau kita tengok dalam Facebook sekarang, so inilah actually saya dah terjumpa. Ini adalah campaign conversion yang saya buat untuk jual produk saya lah. So prospek akan tengok newsfeed macam ni dan ternampak. Ini sejenis conversion ad yang saya buat. Ni Facebook page saya. Saya terjumpa pula sponsored, nampak. So prospek akan apa tahu? Dia akan nampak ini dulu. Dia akan nampak kreatif kita dulu dari segi gambar atau video. So customer prospek tersebut akan tekan dulu. Anda dah beriklan ke grup-grup, masih contoh tak macam ada ni lah. sales yang sangat memberasangkan, tidak bla bla bla. terpaksa anda nak tengok testimoni yang sangat dahsyat, tekan link di bawah. Itu saya rasa tuan-puan dah biasa nampak, tuan-puan dah biasa lalui pengalaman ni lah, di mana terlihat actually tuan-puan masuk Facebook bukan nak membeli. So Facebook akan halakan kepada orang-orang yang memang biasa membeli daripada Facebook ataupun ada cenderung membuat pembelian secara automatik. Remember Facebook ni dia ada kita punya history. Kita pengguna Facebook contohnya, kita punya behavior di dalam Facebook dia tahu. Adakah tuan-puan suka klik sahaja, adakah tuan-puan hanya suka tengok sahaja, ataukah tuan-puan suka tengok video sahaja, ataupun adakah tuan-puan memang suka membeli di website daripada Facebook. Alright. So prospek tersebut yang memang biasanya membeli ataupun cenderung untuk membeli, dia akan tengok video. Kalau kena dengan apa yang dia inginkan, dia rasa nak tahu, kemudian barulah dia akan baca headline. Dia baca headline dengan dia baca sini. So dua inilah akan dibaca. Alright. So saya tengok komen produk kesihatan wanita. Lepas tak tuan? Lepas tak lepas, tuan kena test dululah. Dalam Facebook ad tiada istilah saya nak bagi tahu. Walaupun memang dia lepas tak lepas kena tuan-puan tengok polisi lah. Memang produk kesihatan sangat sukar dari segi nak ikut polisi Facebook ad. Tapi better buat backup account. Try dulu sama ada kena restricted tak restricted lah. Kenapa screen blur? Saya rasa screen saya Alright. So produk kesihatan ada sikit high risk untuk melanggar polisi Facebook ad, sebab dalam Facebook ad dia tak bagi jual unsafe supplement, unsafe medical product. Dan mungkin kadang-kadang copywriting kita sangat overclaim lah. So itu kena test dulu. Kena buat backup account dulu, kemudian baru test. So actually itulah buat macam mana kan, kena ikut sahaja Facebook policy ads. Saya tak kongsikan Facebook policy lah dalam kali ni. Kalau tuan-puan nak tengok Facebook policy, just type saja
boleh search dalam Google Facebook Policies. Okay, Facebook Policies. Dia akan ada ni advertising policies. Okay, actually dia punya URL adalah web.facebook.com/policies/ads. Okay, so tuan-puan pergi sahaja ke dua ini, prohibited content and restricted content. Salah satu yang benda kena restricted, kena halang ialah dari segi gambar sebelum dan selepas, dari segi pendedahan anggota tubuh badan, dari segi overclaim, okey, dari segi gambar yang menjijikkan, dari segi grammar, okey, itu banyak. Tuan-puan kena tengok kat dalam ni. Prohibited content. Okey, banyak. 31 tak silap saya, 31, betul tak? 31. Yes. Okay, and then dari segi restricted content dan prohibited content. Okay, restricted ni dia ada excuse sikit, tapi memang susah juga. Okay, branded content contohnya yang menjual bundle-bundle. Okay, memang tak boleh lah, itu memang dah trademark kan. Contoh tuan-puan jual bundle Nike kopi ori, Adidas kopi ori, memang Facebook tak bagilah sebab diorang akan datang check juga dia punya, sometimes human review. Okay, human yang check tuan-puan punya ads, kreatif. Okay, ads. Okay, and then so daripada sinilah nampak, so customer akan, prospect akan baca copywriting, kemudian kalau dia berminat, di sinilah function order sini, nampak dekat sini. So actually for now saya tak buat custom domain lagi, saya pakai domain order sini dulu, sebab ada sedikit isu di belakang. Kalau kami tukar domain nanti akan mengganggu kami punya affiliate lah, saya punya affiliate. Okay, selama mana saya boleh pakai, saya akan pakai. Okay, yang mana faham tu faham lah. So prospect tu akan klik sini. Okay, kalau dia berminat boleh klik sini, dia akan ataupun tekan learn more. Okay, let's say dia tekan. So daripada Facebook Ads sekarang, prospect tu tekan je link ni. Okay, learn more ni, dia akan terus pergi ke saya punya sales page yang saya cipta dalam order sini. Okay, tuan-puan, walaupun biasa-biasa saja, tak semestinya tak convert tuan-puan. Okay, order sini walaupun bukanlah macam WordPress yang ada cover belakang, okay, boleh design, boleh buat macam-macam, tapi bagi saya asalkan saya mudah kerja, server cantik, bagi convert memang menjana sehari, okey lah. Okey lah. Okay. So itulah. So bagaimana nak buat tuan-puan? Tuan-puan kena ada produk dulu dalam order sini. Kemudian tuan-puan kena ada ads account. Okey, contoh ads account adalah seperti ini. Okey. So ini salah satu ads account saya yang actually saya ada masalah sikit dari segi restricted, tapi berjalan juga. Okay, alright. And then actually tuan-puan kena cipta apa business manager lah, kalau boleh business manager. Okay, and then tuan-puan pergi ke setting dan pergi cari security dalam business manager. Okay, yang ni bukan business manager, sekejap saya buka. So kalau nak buat conversion, dia tak boleh buat dalam handphone lah. Okay, tak boleh buat dalam handphone sebab saya ada isu sikit sekarang, kena restrict tengah appeal. Tunggu esok lusa akan open balik lah. Alright, so ini adalah business manager contohnya. Okay, kita cari Fakri Wan, let's say. Saya tak tunjuk tuan-puan satu persatu, okay. So actually tuan-puan kena, the best is tuan-puan mungkin ada yang tahu kena verify business manager lah. Itu nombor satu lah dekat security ni. Security center, okay, business setting, security center, dan on kan two factor authentication, okay, kena on, then kena verify, okay. Dia ada account verify kat sini, just follow. Okay, saya tak sentuh. Okay, so saya dah verify saya punya business manager. Okay, tapi kena ada domain sendirilah kalau nak verify. Okay, first kalau tuan-puan nak gunakan order sini untuk buat conversion, tuan-puan boleh custom domain dengan menggunakan order sini. Okay, actually boleh. So cara dia actually kita dah explain dalam order sini.
Okay, mungkin ini adalah sedikit advanced technical, yang mana faham dia akan faham lah. So saya just nak tunjuk di mana kita dah ada tutorial untuk custom domain, verify custom domain. Alright. Tuan pergi ke support tutorial dan tutorial. Okay, sebab sekarang kalau verify domain, verify business manager sangat bagus, dan verify IC. Okay, nanti taklah jadi macam saya kan, kena restricted sekejap, nak kena appeal balik. So nak elak benda tu semua, verify IC personal ads account, verify business manager, verify domain, billing issue jangan ada, dan kena ada ads account quality tak cantik. Maksud dia jangan buat iklan terlampau banyak disapprove. Okay, buat iklan banyak yang approve dulu. Okay, buat warm up account dululah. Okay, so dekat sini actually bawah sekali dalam tutorial support kita dah ada ni dah. Okay, nampak? Setting custom domain dan cara verify domain di Facebook dan IG. Okay, dah siap sedia dia punya tutorial. Okay, siap sedia dia punya tutorial. So kalau tuan-puan memang ada isu nak, pengguna di sini ada isu nak verify domain, okay, tuan-puan boleh tengok tutorial ni lah. Okay, saya just nak bagi information. Alright. Okay, so actually bila tuan-puan nak buat Facebook ad conversion, perkara pertama adalah kena setting pixel. Okay, di mana dalam tutorial di sini kita dah explain cara pasang Facebook pixel di sini. Kalau tuan-puan tengok memang sangat mudah actually. Walaupun taklah kita pandai technical, kalau kita pakai nak tanam pixel tu actually tak berapa susah pun. Macam saya suka buat benda simple. Okay, iaitu okay, saya buka saya punya Ads Manager dulu. Okay, salah, bukan ini. Okay, so bila tuan-puan buat apa? Buat e-commerce conversion e-commerce menggunakan order sini, dia dapat memberi data yang tepat lah kepada kita actually bila kita monitor. Kalau kita buat traffic, kita buat messenger, kita buat engagement, kita tak tahu benda ni lah actually kenapa orang buat conversion ads adalah disebabkan kita nak tahu ni cost per result, di mana kita nak tahu CPP iaitu cost per purchase. Okay, so bila kita tahu cost per purchase, kita boleh monitor dengan lebih tepat lah. Okay, macam saya tengok yang mana yang mahal memang saya dah tutup dah. Okay. Yang mana yang mahal saya akan tutupkan lah. Okay. Dia okay. So orang akan bertanya berapa the best CPP untuk tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok sini, kita tak sama produk walaupun CPP saya memang tak murah pun actually, lebih kurang RM60. Okay, tapi bagi saya sudah cukup happy. At least saya dah dapat saya punya produk agak quite mahal lah. So and then quite sempit niche dia. As long as saya untung bila buat conversion Facebook ad dengan order sini, as long saya untung, okay, walaupun CPP RM60 ke RM40, kalau saya paling suka ni lah RM40 ni, at least saya dapat untung 3 kali ganda daripada RM40 saya spend. Saya dapat balik untung bukan sales punya nilai, untung RM120. So saya akan teruskan, selagi untung kita teruskan. Okay, so budget per day, orang katanya berapa bajet sesuai. Jawapan dia adalah bajet Facebook ad adalah tengok kepada kemampuan tuan-puan. Jika tuan-puan rasa sehari RM50, dia punya psikologi macam ni. Kalau sehari RM50 tuan-puan rasa tak dapat sale pun tak apa, tuan-puan dah macam tak heran dah, letak tepi RM50. Okey, letak. Kalau ada sale ke tak ada sale kan dia punya pasal. Janji saya nak saya punya traffic jalan. Itulah bajet tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa 100 tu tak kisah, kalau ada sale tak ada sale, jalan saja. So 100 lah bajet tuan-puan sehari. Kalau tuan-puan rasa 1000, tak kisah, 1000 lah sehari. Okey, subjektif kepada tuan-puan punya kemampuan, produk tuan-puan. Okey, lain produk lain dia punya
hasil result. Okey, mungkin tuan-puan tengok orang lain letak CPP mungkin dia orang dapat RM5, RM7, tapi tengok kepada value of that product dan apa niche produk tersebut lah. Okey, dia tak sama, okey, berbeza. Kalau kita rasa kita buat tu still untung, jalan saja. Okey, jangan off on, okey. Jalan saja, okey. Of course dia memerlukan split test, kena testing forever dan sebagainya lah. Saya bukanlah expert sangat dalam Facebook Ad, tapi saya buat juga conversion menggunakan order sini. Okay, so saya just nak explain yang mana tak faham, yang mungkin tak pernah buat conversion, memang ramai lagi tak pernah buat, walaupun ramai dah yang buat. Itulah sebab kita buat conversion. Sebab conversion akan hantar iklan kepada orang yang memang cenderung untuk buat pembelian, so kita boleh tengok result exactly. Okay, tetapi macam saya punya case, actually saya bukanlah totally 100% orang akan membeli di website, sebab dalam website saya letak link WhatsApp. So bila diorang masuk ke link WhatsApp, itu dah tak di-track sebagai purchase. Okay, so actually dia lebih daripada inilah. Okay, sebab tu saya akan run juga. As long as ada orang WhatsApp saya, sebab produk saya agak complicated sikit. Kalau dia nak beli barang, barang saya memerlukan orang tahu info sangat detail. Macam kita contoh jual produk rumah, contohlah kita jual pinggan mangkuk, at least orang tak berapa nak tahu detail sangat. Dia tengok, dia dah tahu dah function produk tu untuk apa. Macam saya jual marketing class, software, itu memang complicated sikit. So dia orang lebih prefer selepas masuk website, dia akan masuk saya punya WhatsApp lah. So inilah tujuan dia, kita nak tahu cost per purchase yang the best. So kita boleh test and sentiasa cari the best. Okay, tapi mungkin tuan-puan memang ini agak, actually tak ada apa pun kalau tuan-puan dia biasa pakai. So first adalah, sebelum tuan-puan nak create ads manager, tuan-puan kena pergi ke, macam saya akan buka dulu events manager ni. Okay. Okay, and then sebelum masa permulaan, events manager akan kosong. Sini adalah data source, okay, pixel, okay. Apa maksud pixel? Okay. Saya kena terang everything sebab saya tak, mungkin ada yang tak faham lah. Pixel tu bagi orang dia biasa senang. Okay, dalam conversion ni, benda yang paling saya suka adalah dia ada pixel, okay, pixel. Okay, iaitu dipanggil tracker lah. Dia track. Okay, apa maksud pixel? Pixel ni dia ada sejenis coding, kita ambil dia, tanam dalam kita punya sales page order sini. Dia akan track, dia akan ketahui apa yang prospek kita buat, okay, dalam kita punya sales page. Okay, contohnya saya punya sales page tadi. Okay, apabila orang klik sahaja daripada iklan, contoh iklan ni kan, orang klik sahaja, so dah ada satu event di track, satu activity telah dikesan oleh Facebook. Pixel tu kesan actually. So bila klik je, dia akan dikesan sebagai clicks. Okay, walaupun prospek tu hanya klik tapi tak pergi kita punya sales page, itu dah dipanggil klik. Sebab tu kadang-kadang mungkin tuan-puan buat Facebook ad, klik banyak, yang masuk WhatsApp sikit. Sebab itu dia klik sahaja. So Facebook detect sebagai klik sahaja. Apa maksud klik tu? Adalah dia tengok iklan, dia just klik. Kadang-kadang dia klik tapi internet dia putus. Dia just klik je lah. Ataupun dia klik, dia back. Ataupun dia klik, dia tak pergi pun. Okay, dia pangkah pula. So klik tak menentukan orang yang tengok kita punya sales page. Okay, yang betulnya adalah selepas orang klik daripada Facebook ad sponsor, iklan sponsor ni, dia klik, kemudian dia loading, kemudian benda ni muncul, sales page yang muncul secara complete. Okay, lebih pada 3 saat dia stay, let's say, barulah dikira, Facebook akan kira dia sebagai LPV lah. LPV iaitu adalah landing page view. Maksud dia dah masuk kita punya page, dia dah tengok page view. Okay, page view. So dia akan detract, dikesan dalam ni, nampak page view. Okay, so kita nak tahu benda ni lah, berapa ramai orang dah masuk website kita kan. Ni pixel dah bagi data total event 80, contoh ini adalah 8,900
900 dah masuk view saya punya website dalam masa 28 hari yang lepas. Last 28 hari. Okay, so ini penting events manager. Okay, jangan risau. Benda ni memang agak complicated, benda panjang lah. So tuan-puan boleh tengok lah hari ni berapa kan. Okay, macam hari ni 117 orang dah page view. So benda ni semua actually penting untuk memberi data. Untuk kita dapat data. Okay, kita nak tengok performance. Okay, nampak performance dulu macam cantik. Performance, nanti kita boleh tahu kan pukul berapa ramai orang masuk website kita. Pukul 3 petang, hari ni banyak 3 petang. Dan peak hour pukul 7 pagi. 7 pagi, 3 petang. Dan pukul, okay, kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita ambil 28 hari. So, pukul 8 pagi, peak. Pukul 8 malam, peak. Nampak? Ni performance lah, dia ada zigzag. Tapi ini masa tu launching, tengah buat launching. Sebab tu dia active page view tinggi lah. Okay. Let's say lah macam ni lah. Okay, alright. So dia bagi data. Facebook kesan apa aktiviti prospek kita dalam kita punya sales page. So pentingnya event sebab tu. Nanti dia penting untuk digunakan sebagai custom audience. Okay, alright. Osini.co boleh set pixel tak? Saya tak perasan. Setengah shortener dia memang boleh set pixel dalam. Sekejap, saya tak buat pixel tracking guna Osini.co. Cuma sekarang ini Osini.co yang saya tengah pakai, saya boleh tengok reports lah kan, berapa banyak hits dan sebagainya. Sekejap saya cuba cari. Boleh ke set pixel? Yang saya tu whatsapp.my boleh masukkan pixel. whatsapp.my, WordPress, order sini. Tak, saya rasa tak sebab ini adalah free okey. Tuan-puan kena cari pixel link shortener yang berbayar punya lah selalunya, baru boleh masukkan pixel dalam lah. Okey. So ni kalau whatsapp.my boleh track pixel lah. Tapi dalam topik ni saya pakai conversion So saya tanam pixel saya masuk ke dalam sales page ni. Walaupun sales page ni biasa-biasa saja, tak apa, janji convert. Itu sajalah, senang. Okey, alright. Okay, so kita ada soalan apa lagi? Ini memang high level sikit. Okey, mungkin tuan-puan yang biasa buat conversion, tuan-puan rasa ini tak ada apa, tapi tuan-puan ramai lagi yang memang kalau tengok sekarang live ni dia akan rasa blur lah. Tak faham. Okey, alright. And then kita tengok balik events manager tadi. So, okey, saya ada tanam lagi initiate checkout. Apa maksud initiate checkout? Ini. Okey, bila prospek tu tekan je buy now, okey, dia akan trigger lagi satu event dipanggil initiate checkout. Sebab tu kita boleh tengok 9,000 masuk dalam masa 24 hari, 9,000 masuk, 1.7k je yang pergi tekan buy now, pergi nak check out. Okey, nak try check out. Okey. So actually kita boleh tengok percentage, okey. Saya boleh kira. Sebab apa data ni penting adalah bila data ni sangat teruk, bermakna kita punya content dalam sales page kita memang bad lah, memang tak perform lah. So saya pun tak kata saya perform sangat. Okay, 9,000 1,700 bahagi 9,000 darab 100%. So conversion untuk diorang klik add to cart sekarang saya adalah 20%. Bermaksud nampak saya dah ada data kat situ. Okay, so saya kena make something supaya dia meningkat kepada 50% kalau boleh lah. Bermaksud 10 orang masuk tengok ni, hanyalah 2 orang sahaja tekan buy now ni. So bagi saya tak perform lagi, saya kena increase lagi. So saya akan buat lah benda ni lebih better lah. Alright, so itu cara kita nak check kita punya convert tak convert lah. Itu baru kira beli lagi. Okay, and then add to cart. Itu initial checkout, add to cart actually benda sama je, saya saja bagi tambah banyak-banyak. So add payment info ni penting lah. Apa maksud payment info? Saya dah set dalam pixel saya. Tuan-puan boleh set macam-macam. Bagi saya add payment info bagi saya adalah bila customer tu dah isikan
dia punya detail dalam saya punya order form. Okey, kemudian dia dah ni, dia tekan submit dah, dia dah bagi saya detail. So dia dah add payment info, dah memberi saya informasi tentang diri dia untuk membayar. Mungkin dia dah sampai sini, dia dah proceed untuk buat bayaran, tapi mungkin dia sangkut. So kita ada track, kita dah track dia. So then kemudian next time kita boleh buat retargeting campaign, cari dia balik. Yang mana saya buat actually. Okay, so itulah caranya bagaimana bila kita ada pixel untuk track, kita boleh follow up balik. Dia orang menggunakan Facebook ad juga. So dia dah sampai sini, dia tak beli. Okay, mungkin disebabkan online banking down, dia rasa tak jadi nak membeli, bagai-bagai faktor lah, faktor luaran yang sangat banyak. So bila dia buka aja Facebook, dia akan tengok iklan ni, iklan tentang produk saya berulang kali. Saya boleh orang kata kejar dia, paksa dia tengok iklan saya banyak kali. Mungkin dengan harapan banyak kali dia tengok, dia akan buat pembelian. Okay? Mungkin kali pertama dia tengok, dia dah sampai tahap nak membayar tapi tak jadi. So kita ada pixel tadi, kita buat dia sebagai custom audience dan kita retarget balik, budget kurang sajalah, tak payah banyak. So itu konsep dia. Okey, orang panggil dia campaign retargeting, remarketing, okey, teknik saka, teknik hantu. Kan, tuan-puan perasan tak dalam Facebook bila tuan-puan pergi Shopee, pergi browse barang apa-apa dalam tu, contohnya earbud daripada Realme, let's say. Then tuan-puan pergi ke Facebook, buka aja Facebook, Realme keluar. Sebab dia dah ada pixel dalam Shopee tu, pixel Facebook dah ditanam, dia dah tahu tuan-puan suka pergi ke produk mana. Sebab tu powernya conversion ni, sebab ada tracker, ada pixel sebagai track activity prospect kita. Data tu, okay. So benda ni sangat berguna, okay. Sebab nanti dia membantu kita dari segi kita nak buat look alike audience, okay. Itu orang yang tahu dah tahulah, insyaAllah. Okay, alright. So apa kaedah dia untuk set up pixel ni adalah, okay, last kali purchase lah, saya letak purchase. Okay, so kita boleh kira daripada 9,000 masuk website, yang direct yang dah membeli 383. Itu penting info tu supaya kita boleh monitor kita punya performance. Okay, kita boleh tengok berapa percentage orang masuk website kita, orang view kita punya sales page, berapa yang jadi beli. 383 bahagi 9,000. Okay, darab 100%. So saya punya 4.3. Conversion rate saya 4.3 sahaja. Okay, actually lebih lagi sebab dia orang dah masuk, dia orang masuk page view, dia orang terus ke WhatsApp link saya, dan hari-hari ni pun saya close ke dalam WhatsApp dan saya tak key in dalam ni lah. Okay, sebenarnya kena key in, tapi adalah reason saya kenapa saya tak key in. Okay, okay, saya tak boleh dedahkan kenapalah. Okay, so saya punya flow funnel saya ada daripada page view terus ke WhatsApp juga, sebab prospek saya memang, produk saya memang agak sophisticated, complicated lah. Orang nak beli tu banyak persoalan sangat. So dia tak boleh tengok di website terus membeli lah. Itu pandangan saya lah. Dia orang kadang-kadang perlu personal touch. Dia orang nak juga WhatsApp dengan saya baru dia orang beli. So itu tak nak buat jugalah ke WhatsApp kan. Okay, kalau tuan-puan tengok saya punya sales page ni, mana pergi? Okay, sekejap sales page saya dah hilang. Okay, alright. Okay, back. Okay, kalau tengok tuan-puan, saya punya sales page, di bawah sekali tu ada saya letak logo WhatsApp lah. Okay, kalau tuan-puan jual produk yang mudah untuk orang faham terus beli, itu lagi best lah, tak perlu ada WhatsApp bagai. Okay, so saya terpaksa letak logo WhatsApp besar. Jika masih ragu-ragu, tekan. Okay, sebab produk saya memang banyak ni lah persoalan. Okay, orang yang nak beli tu dia banyak persoalan, dia risau, takut dan sebagainya, dia macam-macam persoalan dia nak tanya dulu. Okay, walaupun kita dah explain everything A to Z dalam sales page, tak bermakna dia nak baca, tak bermakna every person psikologi dia sama. Kalau semua manusia di Malaysia ni dia jenis pandai baca sendiri dalam website dan terus buat pembelian, itu heaven lah untuk kita semua sebagai advertiser lah, sebagai peniaga online. Kita lagi mantap lah bila buat conversion. Tapi that's not the real case. That's not, orang cakap itu bukan dunia sebenar. Dunia sebenar adalah anda akan menghadapi cabaran, okay? Di mana anda kena fulfill apa yang customer nak tahu,
apa yang customer ingin rasa assure orang panggil pasti, okey, yakin, okey, confidence untuk membeli produk daripada tuan. So kadang-kadang kena personal touch. Okay, so bila kita dah ada event manager ni, actually ni semua kosong permulaan. So actually tuan-puan, first step adalah buka event manager dan tekan ni connect data source. Okay, let's say connect data source. And then, ini adalah personal account. So actually, tuan-puan kena tekan web. Okay, web. Okay, kemudian copy pixel tu. Okay. Sekejap saya cari yang ni adalah personal account, dia tak boleh tambah pixel. So actually nak tanam pixel menggunakan Odyssey ni sangat simple, sangat-sangat. Just kita connect data source. Connect data source akan nampak tiga ni, okay. Connect data source tu pixel lah, data source, sumber data kita. And then kita pakai web, okay, tekan get started. Okay. So kita ambil Facebook pixel, okay, connect. Okay, namakan pixel. Enter your name for pixel. Ini contoh nama. Terpulang nama tuan pun, test 1. So ini saya tak letak sebab dia optional. Tak letak, continue. So dia akan keluar macam ni lah. Connect website activity using pixel. Okay, maksud dia kita serahkan kepada Facebook pixel tu untuk tahu apa aktiviti prospek kita dalam website kita, dalam sales page kita. So kita ini advance. So actually tak payah advance, pakai je ni install code manually add pixel code to website, install code manually. Dan apa yang saya buat actually sangat mudah, copy je code ni. Inilah code Facebook pixel code, copy je, copy. Dah siap copy, tak payah continue lagi sebab dia punya arahan adalah paste base code to website. So actually just pergi mana, just buka kita punya Odyssey ni punya dashboard. Okay, alright. Okay, so tuan-puan pergi mana? Tuan-puan pergi ke product setting, and then ada nampak ni analytic codes. Okay. Okay, so add new. Okay, so code title. Apa-apalah tuan-puan nak letak macam mana. Macam saya letak ikut nama produk. Contoh nama produk barang A. Okay. Barang A. Add to cart. Barang A, add to cart. Okay, so actually paste masuk dalam ni. Okay. Dan ada sedikit kod kita kena tambah di bawah ni. Kod tu kalau nak tahu, kita kena tengok tutorial di dalam support dan tutorial. Okay. Support dan tutorial. Okay, tutorial. Sebab sekarang kalau tuan-puan hanya pakai kod yang sedia ada, dia hanya boleh track page view. Okay. Dia hanya boleh track page view. So kalau nak track add to cart, okay, bila orang klik dia jadi add to cart. Maksudnya bila orang daripada website tuan-puan pergi ke order form order sini jadi add to cart, tuan-puan kena tambah. Macam saya memang order form order sini tu memang sebagai sales page. So memang saya tak payah tambah apa-apa. So saya actually terus pilih produk mana yang saya telah setting. Contohnya Jolly Doli jamu mahligai bahagia. Placement saya letak kepada product form. Okay. So every time orang masuk saya punya website product form order sini ni, dia akan trigger sebagai page view. Okay. So saya tekan create je. Siap. Itulah cara tanam yang sangat simple. Okay, so just copy daripada events manager data source,
kemudian just copy paste macam ni je. Okay, tak perlu teknikal mana pun sebab di sini dah sediakan untuk tuan-puan tanam pixel. So inilah adalah cara tanam pixel. Dan kemudian boleh tanam lagi, contoh tuan-puan buat blog post. Okay, macam ni kan, baru-baru ni saya tanam pixel untuk saya buat kempen level 1, level 2, level 3 lah. Okay, so level 1 dia orang masuk blog post dulu. Dia nampak iklan saya bukan menjual dulu, dan dia diajak untuk masuk saya punya post di blog. Okay, saya buat funnel. Lepas dia masuk post di blog, okay, dia diajak masuk post yang saya cipta dengan audience ini, blog post. Sebab dalam iklan saya tak buat menjual, saya cakap dia nak tak e-book ni percuma. So dia klik, dia pergi ke blog post saya. So blog post saya pun boleh detect dia punya berapa orang masuk, okay, dalam blog post saya. So dalam blog post nanti okay, and then dia boleh, kita detect button mana dia pergilah. Okay, so sebab tu saya tanam lah. Okay, so end up saya boleh dapat data macam ni, funnel. Okay, saya boleh dapat data berapa ramai pergi ke page view saya 370, tapi yang isi saya buat satu opt-in page lah, opt-in page untuk ambil lead dulu, database dulu. Saya bukan direct menjual. So bila saya dapat lead, saya boleh follow up balik diorang menggunakan email marketing, SMS, WhatsApp dan pixel. So 4 tempat saya boleh follow up diorang, actually 5. Sebab saya buat campaign funnel macam ni, saya offer benda free, dan dalam sales page tu kalau dia orang nak dapatkan benda free, dia orang kena serahkan nama, email, nombor telefon. Lepas tu dia orang akan automatik dihalakan ke Telegram. Okay, untuk explain benda ni, okay, dia daripada Facebook Ads. Okay, ni FB Ads. Okay, saya buat funnel. Ini adalah level 1. Okay, kemudian dia akan klik pergi ke opt-in page. Apa maksud opt-in? Adalah opt-in. Kita ajak dia masuk kita punya page untuk serahkan data dia, database dia. Opt-in. Option in. Okay, ini saya cipta menggunakan order sini sahaja, di mana saya buat free product dalam order sini. So yang mana yang profesional dia boleh faham lah. So dekat sini saya tanam pixel page view. Okay, next kalau dia nak, dia akan tekan button kat sini, get it now. Okay, dia akan pergi satu lagi, okay, checkout page. Sini adalah submit. So ini dia kena isi nama, email, nombor telefon. Dia tekan submit je, saya dah tanam tracking pixel dalam ni sebagai leads. Okay, so apa yang saya dapat bila saya buat konsep macam ni daripada Facebook Ads, saya tak menjual, saya just bagi benda percuma, tarik dia masuk. Untuk dia dapatkan benda percuma tu, dia kena serahkan email. So saya pegang database, 1 email, nombor 2 saya pegang nombor telefon. So nombor telefon saya boleh follow up anytime, ataupun nak buat fire sales ke, nak buat launching ke. Dari segi SMS dan WhatsApp saya boleh blast balik. Nombor 3 adalah pixel saya pegang. Okey, nombor 4 adalah Telegram. Macam mana saya pegang Telegram dia orang? Selepas dia tekan submit, dia akan dihalakan ke Telegram. So lama-kelamaan bila saya dah kumpul lagi banyak lah, contoh saya dah boleh kumpul 20k database ni, so end up marketing saya akan kurang cost. Saya tak perlu depend sangat ke Facebook Ad untuk buat marketing. Ini akan dikurangkan cost. Okay, so zero cost boleh buat, ini kurang sikit cost sebab database makin lama makin membiak. Bila membiak, kita anytime nak buat marketing, kita tak perlu spend duit dah. Kita hanya spend untuk email autoresponder order sini. Kita boleh spend untuk blast WhatsApp pakai Blaster ke, tak kisah, ataupun kita spend SMS untuk buat launching, di mana dia lagi tepat, lagi murah daripada kita nak buat campaign Facebook Ad yang target kepada cold audience. Sebab bila dia orang dah serahkan benda ni semua, ini adalah warm audience. Warm, okey. Dalam Telegram, daripada warm dia jadi hot sebab kita selalu buat soft selling. Okey.
So anytime bila kita buat campaign marketing kepada warm audience, dia lebih convert. Okay, dan Pixel ni akan bertugas untuk saya buat apa, L2 campaign, di mana saya buat retargeting balik kepada orang yang dah menjadi lead saya dan orang yang dah masuk page view saya punya ni. Contoh dia masuk dah page view tapi dia tak tekan get it now. Untuk dapatkan benda percuma tu, saya boleh buat retarget balik, offer balik kat dia, sila tekan get it now, barulah dia jadi saya punya warm database. Okay, memang inilah actually campaign marketing yang agak memang ni advance sebab kita main L1, L2, L3. Okay, ni baru L2. L1 daripada Facebook ad, top of funnel. Okay, L2 adalah sekarang lah. Bila dia dah masuk submit opt-in page, dia adalah level 2. Dia dah serahkan database kita semua, dia adalah level 2. Dan level 3 adalah kita just shoot lagi campaign marketing menggunakan Facebook ad Pixel. Kita buat retarget ataupun kita buat follow up dari segi email, SMS, WhatsApp, Pixel dan Telegram. So barulah dia complete perjalanan prospek. This is the funnel lah actually. Okay, tapi kita boleh guna audience sini to play the funnel. Okay, alright. Okay, benda ni saya nak memberi suggestion kepada orang yang dah biasa buat marketing lah. Okay, memang yang mana yang baru bermula dia nampak benda ni, dia akan rasa pening kepala lah actually. Session conversion ads ni saya kena dedahkan 2 kali lah menggunakan audience ni. Okay, L1, L2, L3 ini saya pakai, ada lagi advance lah. So ini adalah traffic ads. Okay, ini adalah dari segi conversion, custom audience. Okay, ini adalah retarget dan follow up. Okay, custom audience ni datang dari mana? Daripada orang yang jadi traffic lah. So dia masuk je, saya dah custom audience kan dia. Itu saya akan share next session. Alright. So actually benda ni semua boleh buat dengan audience ni tuan-puan. Jangan anggap audience ni tu biasa-biasa lah tuan-puan. Memang bukan kaling-kaling lah. L1, L2, L3 boleh buat dengan audience ni. So tengok balik kepada saya punya funnel of database tadi. Okay, di mana walaupun sales page audience ni saya dah buat dia sebagai funnel, dan itulah yang saya buat actually. Okay, sekarang dan saya dah kumpul Telegram sebanyak 3k lah. Sekarang ni saya punya Telegram ada 3k daripada traffic daripada L1, L2 di sini. Okay, sini. Ini adalah saya punya warm audience kan. Dia orang dah serahkan semua data, dia akan masuk dalam ni 2,800 orang ni. So anytime saya nak buat marketing, saya petik, saya blast je. Okay, then saya boleh email, dan saya boleh SMS. So every day kita make sure kita punya database kenal kita, ingat kita. So kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat customer retention, kita boleh buat tripwire, kemudian upsell, kemudian fire sales, kemudian launching. Okay, bila kita ada database lah. So kalau kita tak ada database, so itu susah lah. So every time kita kena buat conversion lah. Okay. Okay, so actually next session saya akan share bagaimana nak completekan yang tadi ni. Okay, yang kita kena cari apa. Okay, kena cari kod untuk tambah sebagai add to cart. Okay, dia ada kat sini. Cara pasang Facebook Pixel di order sini. Facebook Pixel untuk buka YouTube dia. Okay, YouTube tutorial tanam Pixel ni dibuat oleh Akram Solihin, Kelas Multimedia Official, dan dekat Show More ni. Inilah. Ini tuan-puan kena tambah lah kalau nak jadikan dia purchase lah di dalam kod nanti. Ini adalah untuk add to cart, kena tambah. Okay, bila tuan-puan tengok sini, nanti tuan-puan akan tahulah nak tambah ni dekat mana. Nak tambah tadi actually dekat sini. Dekat add new ni. Sebab kita copy siap-siap Pixel tu kat sini kan. So actually kena tambah di bawah, tak silap saya. Kena tambah di bawah ni.
Saya dah lupa. Actually saya dah benda ni buat sekali je. So saya dah lupa actually. Kalau nak jadikan dia purchase, kita pergi ke YouTube tutorial. Yang tutorial ni ada dalam tutorial order sini. Kemudian saya akan tengok dekat dia punya video. Saya akan study video dia 5 minit je, 6 minit je. Kemudian saya akan copy ni dan pastekan ke dalam order sini punya. Okay, punya ni analytic code. Paste je macam je lah. Paste je. Kemudian yang ni kita letak lah macam barang A purchase. Okay. And then pilih nama produk kita lah. Pilih produk kita yang kita dah set up dalam order sini. Ini saya tukar kepada success page. Bermaksud dia dah berjaya membayar lah. Okay. Kemudian tekan create. So itu saja cara tanam pixel dalam order sini. Dan barulah kita boleh buat conversion ads. Senang. Nanti tekan create je. Dah boleh run conversion ad, insyaAllah. Okay. So setakat ini sahaja bahagian pertama conversion ads menggunakan order sini. Mungkin tuan-puan ada yang tak faham, tak apa. Saya just mendedahkan. Okay. Ada yang professional, power lah, boleh buat terus lah. Ini apa yang saya buat, saya share sahajalah. Okay. So actually kalau tuan-puan tengok dalam analytic code ni, product setting, analytic code. Let's say lah tuan-puan tak nak dah pakai, tuan-puan boleh delete anytime. Delete. Okay, delete. Okay. Tapi jangan edit. Better add new. Okay. Kalau tuan-puan ada banyak produk, banyak pixel, boleh add new. Banyak. Okay. So sebab order sini kan unlimited produk. So business manager kan boleh buat banyak pixel. Okay. Macam tadi kan. Business manager kan boleh buat banyak pixel. Macam saya tunjuk tadi dekat sini kan. Ni pixel 1, pixel 2. Mungkin tuan-puan ada banyak produk. Okay. Ni produk A, pixel A. Produk B, pixel B. Produk C, pixel C. So dekat analytic codes dalam order sini pun lain-lain produk. Okay. Okay. So actually pixel saya sekarang ada satu ni sajalah. Okay. So itu saja, kita jumpa lagi next session dalam bahagian kedua untuk run ke e-com Facebook ad conversion menggunakan order sini. Di mana ini pengenalan, saya baru tunjuk cara nak tanam dengan mudah pixel ke dalam order sini tanpa perlu teknikal yang tinggi. Walaupun mungkin ada daripada tuan-puan tak faham langsung pixel ni benda apa, tanam benda apa, Facebook Ads Manager pun tak pernah buat. Saya faham. Okay, mungkin tuan-puan dah baru belajar, baru buat post. Okay, tapi inilah the hakikat, the real things yang kita kena buat. Tapi nanti bila Apple dah buat change ke iOS 14, kita kena buat domain, kena verify juga domain. Kalau tidak nanti pixel tak boleh works. Okay. Pixel memang tak akan berkesan. Okay, pixel tak di-track. Sebabkan kalau let's say iklan kita pergi ke Apple, pixel nanti tak track event tu, bermaksud kita lost data, kita lost tracking dan end up kita tak tahu result. Kita tak boleh test mana ad set, mana ads yang perform lah. Itu payah nanti. Okay, alright. So itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi daripada saya, Viral, dan daripada order sini. Dan semoga tuan-puan semoga lebih berjaya dan sukses pada masa akan datang. Terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum dan semoga semua berjaya.